Hak ni hak kebaikan sebenarnya, kebaikan yang istimewa, lebih daripada yang lain. Sebab itu dia sebut khairan. Dia tidak sebut al-khaira, dia sebut khairan. Saya dah tu, sesiapa yang Allah Subhanahu Taala nak kebaikan yang banyak untuk dia, kita terjemah gitu, kebaikan yang istimewa untuk dia, Allah Subhanahu Taala akan beri faham yang mendalam kepadanya tentang agama. Tu ini memang baiklah kok, tapi hak ni lebih baik daripada yang lain. Menunjukkan ilmu agama, ilmu hadis, ilmu Quran ini sangat istimewa. Sehingga tuan diri dia tu dia boleh kata, dia boleh buat buat kesimpulan. Dah ni Tuhan beri ke dia benda ni, Tuhan nak dia baik. Dia boleh kata. Tidak sepuh hak lain, tak boleh kata. Sebab memang bukan penentu. Tapi kalau hak ni tak, ni bukan, dia bukan kata, kelebihan ni bukan kata berkait dengan amalan. Amalan tu suku, semata-mata ada ilmu tu, tapi ilmu yang mendalam. Bukan ilmu gitu-gitu tak. Ilmu ni masa ada juga orang tak tahu ke satu, bila orang dia tahu, tu ada ilmu dah, tapi bukan tafakuh tu. Tu bukan fiqh tu. Tu ada ilmu dah lah, tahu dah lah. Sebelum pada ni tak tahu. Bila orang cerita tahu, tapi itu bukan fiqh. Fiqh ni makna dia faham. Dia boleh nak ambil daripada Quran dan hadis, boleh faham sendiri. Dia boleh tahu sebab-sebab dia. Hukum ni mana alasan dia, mana dalil dia, hikmah di sebalik tu. Apa hikmah dia, apa tujuan sebenarnya hukum ini. Tu maknanya fiqh. Lepas tu dia faham pula cara nak sampai ke benda ni lagu mana, dia faham pula. Itu fiqh. Kalau tidak ada fiqh. Misalnya kita kata, kalau orang tu tahu dalam mazhab Syafi'i kan, tak boleh anjing ni najis mughallazah kan, kena samuk 7 kali. Dia pun pergi tu nak dakwah orang asli nak dakwah orang asli, dia kata haram, tak boleh. Demo tu usah kau duduk bergelewak dengan anjing tu, makan punya makan. Tak kisah demo tu, tahu kau dia. Agama pun setengah-setengah tu tak ada, tak tahu gapo. Kita bawa pergi ilmu tadi, kita tahu ilmu, tapi kita tidak ada fiqh, kepahaman yang mendalam tentang agama tu tak ada. Kita tak faham hak mana lebih penting, cara hukum najis tu kau dia Islam. Lama kan kerana kita royak gitu, dia tak jadi masuk Islam. Tak ada menarik Islam, menyusahkan. Dia duk royak segala hak dalam hutan haram belakang. Dia selama ni hidup dengan hak tu. Sedangkan benda tu masih khilaf lagi. Mana ilmu pun kita tak habis, usaha fiqh kita dapat, ilmu pun kita hanya baru tahu Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab lain benda ni boleh lagi, Natan ni boleh lagi. Lepas tu cara kita nak bawa tu kita tak reti, menyebabkan orang jadi jauh daripada petunjuk. Orang liar lari, tak mesti. Sebab apa? Tak kena cara kita bawa. Itulah benda dia kena ada fiqh. Di sini dalam bab gapo dia, apa yang utama sekarang ni? Dakwah, akidah tu, hak tu dulu. Biar dia terima Islam tu dulu. Nabi SAW dia tidak berat. Kita tengok kan banyak kan contoh kan. Sahabat tu baru masuk Islam lah, kecing dalam masjid. Sahabat-sahabat lain gaduh lah belakang. Sebab apa? Muka masjid ni kan tempat suci, air kecing tu najis. Lepas tu orang nak semaya ke apa gitu, dia pakak tertekan lah. Habis kata biar. Itu tengok, itu fake tu orang panggil faham. Kalau tahu najis saja, memang air kecing tu najis, memang patut dah tertekan, so dia kecing tu abang. Tapi fake ni lagu mana? Kalau kita hamba tu, kau belajar bila-bila dia lari tu fake juga. Lepas tu boleh jadi sakit dia.
Jadi kau penyakit pula. Dia kejut kau, dia kau penyakit. Islam ni bukan nak bawa orang jadi susah, jadi sakit, jadi menderita, kata dia. Dah. Lepas pada tu, dia tu pun tak sebut, tak pernah saya jumpa guru yang paling yang paling mesra, yang paling baik daripada Rasulullah. Lepas pada tu, itu kesan dia. Jadi dia jadi rapat dengan Rasulullah, jadi mesra. Tidak lihat. Sebab apa? Tindakan dia tadi itulah penuh dengan fake. Itu orang panggil fake. Hukum suku. Nabi pun tahu. Dia lah ajar kena haji hari kecil ni. Dia pun tahu. Tapi apa dia tidak itu dah? Dia ada maksud lain. Di sini tak boleh gitu. Kena gini. Gitu. Kemudian dia marilah hadis Humaid bin Abdul Rahman. Dia dengar Muawiyah ketika berucap, dalam riwayat yang lain disebut di atas mimbar. Muawiyah ni Sayyidina Muawiyah lah. Dia berucap, dia kata, mana sahabat-sahabat ni kalau dia berucap, dia tidak kata hak dia saja. Bila-bila tu orang boleh ilmu hak Nabi. Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang istimewa, yang banyak, yang besar, yang lebih daripada yang lain, nescaya diberi kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Nak boleh faham yang mendalam tentang agama ni makan masa kat lah. Kalau kita kira ngaji biasa je lah, makan masa kat lah. Makan masa. Setengah-setengah orang tu dia ngaji, dia kata tak boleh. Kalau kita ayat dia kejut. Orang perempuan mai kota pun boleh juga ngaji Quran. Dia kejut. Apa lagu tu? Sebab apa? Sebab dalam fiqh Syafi'i memang tak boleh. Hak dia tahu hak tu. Kita pun tahu hak tu. Kita pun tahu. Tetapi fiqh yang mendalam, bukan duduk dalam Syafi'i saja. Ada kalanya dalam hak lain. Memang ada. Tempat-tempat tu memang lebih Syafi'i, memang lebih. Tapi setengah-setengah tempat tu banyak lagi kita boleh tengok lain. Kalau kita tidak boleh banding, tidak boleh fiqh yang mendalam, kita tak akan dapat, tak berani lah. Kita tahu sekatu, tak berani. Seseolahnya, pasal apa? Pasal kita tidak mendalam lah ilmu. Kalau dalam pun hak tu, dalam mana pun kalau mazhab Syafi'i tak lagi, memang haram sungguh. Baca kitab mana, habis mengaji kitab fiqh Syafi'i, memang lagu tu tak boleh orang perempuan. Tetapi itu fiqh dia, bukan syariat. Bukan agama Islam semua sekali. Kalau agama Islam semua sekali, so lagu tu belakang lah. Benda ni dia ada khilaf lagi. Ada khilaf lagi. Setengah orang dia tidak faham. Dia kena faham. Itulah fiqh tu mendalam tentang agama tu. Dia kena faham. Ada benda yang ijma', sepakat ulama. Sepakat ulama mengatakan perempuan bagi kota tak boleh semaya. Kalau ada, tak betul tu. Mazhab apa pun tak ada. Orang perempuan kalau bagi kota tak boleh semaya. Hak tu betul. Tapi kalau orang perempuan tak boleh ngaji Quran, tak boleh pegang Quran, tak sepakat tu. Syafi'i, betul. Memang Syafi'i. Lepas tak boleh kalau kita pakai orang lain. Kalau kita tidak ada fiqh, kita akan kata tak boleh kan? Tak boleh, mesti. Siapa dia yang memestikan kita pakai Syafi'i? Siapa dia? Siapa dia? Adakah ada hadis? Tak ada. Hak kita ikut sebenarnya siapa dia? Nabi SAW. Bila tidak terang dalam perkara tu, bila ada masa, Imam Bukhari sendiri berkali-kali dalam kitab dia ni, boleh dia kata Imam Bukhari ni mujtahid mutlak, serupa dengan Imam Syafi'i juga. Dia bukan mujtahid main-main. Semua orang akui belaka. Bukan dia seorang pula tu, ramai lagi hak lain. Dia kata boleh. Tapi usah kau orang biasa. Orang biasa ni dia nanti terima hak orang perisi ya. Hak ngaji tu pun dia tidak yakin lagi. Boleh kau ni? Boleh kau ni? Orang royak dah. Baca dah dalam kitab ni Bukhari royak, dalam mazhab Imam Malik pun boleh.
Ibnul Munzir pun kata boleh, Tabari pun kata boleh, Daud Zahiri pun kata boleh, ramai lagi. Demo tu siapa? Bukan sebarangnya orang, ahli fiqh juga. Kita tak berani. Hak mengajar tu tak kira dah, hak mengajar tu pun dia tak berani. Dia tak boleh nak kata. Dalam keadaan keperluan kita nak ngapa Quran misalnya, kita kata perlu baca semua. Sekurang-kurangnya kalau tak saya pakai hak lain, hak ni dalam keadaan ni. Kalau pakai hak Syafi'i tu jadi susahlah. Sedangkan kalau kita tengok kaedah tadi, kita tengok kaedah tadi sesuaikan dengan keadaan kita. Sesuaikan dengan keadaan kita. Nabi tak sewi susah. Tak sewi susah. Dia suruh mudah. Keadaan kita ni nak ngapa Quran. Lagu mana akan boleh ngapa Quran? Lagu mana akan jadi sama orang perempuan dengan lelaki? Kalau lelaki bila masa boleh. Orang perempuan tak boleh, mesti kena berhenti. Kalau ustazah dia, kalau cikgu dia tu pula perempuan pula, lagu tu juga. Minggu ni anak murid, minggu depan tok guru pula. Tak boleh. Lagu mana? Tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut. Kena duduk senyap. Salah pun tak boleh sebut. Muka Quran tak boleh baca. Tu kalau mazhab. Tapi kalau mazhab Bukhari, tak apa, baca boleh. Nak pegang boleh. Dia ada dalil. Apabila siapa tepat dia, kita akan royak. Apabila tak jauh dah. Apabila siapa situ, dia royak cara dia. Dah hak dia kemah. Itu fik. Kalau kita tak berani buat, mana kita tak ada kefahaman yang mendalam. Tu ialah kita boleh kata tak ada kefahaman yang mendalam. Misalnya masalah anjing. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i pun kata tak ada. Runtuhan apa ni, bumi ke apa, boleh nak pesan tak ada penjenayah anjing. Banyak kalau ada gunanya. Tengok keadaan itu keperluan. Lepas tu semua mazhab kata tak boleh. Semua mazhab kata kena samuk lagu tukar. Apa yang kita terikat sangat. Kalau kita terikat sangat dalam Syafi'i, kadang-kadang kita bunuh tu ada sama. Susah. Lepas tu anjing ni boleh untuk binatang-binatang. Sampai dulu orang buat dalam Quran sendiri sebut. Jadi susah. Setengah-setengah tempat tu anjing Eskimo mana dia jadi macam kereta kuda. Anjing buat tarik pun. Banyak keperluan. Dalam keadaan itu, kita duduk tetap dengan hak kita. Kita duduk tetap dengan hak kita. Siapa yang susah? Siapa yang rugi? Kita juga. Sedangkan benda ni bukan mesti mana kita terikat gitu. Mana lain kita boleh pakai. Supaya misalnya kita kata apa nama ni, zakat. Orang bagi dalam bentuk binti. Siapa yang tak boleh. Kalau zakat terus apa ni? Dan zakat tanaman apa? Dia pun dalam bentuk tanaman tu. Tak boleh. Sebab tu yang jadi orang kita terlalu ni siapa ni kan jadi ada kan dulu. Bukan tolak jual apa beli wis dekok pula. Tu dia begitu tu sebab dia tak boleh nak wis langsung. Mazhab Syafi'i. Tapi kita tak pakai tu. Tempat kita pun tak apa. Pakai apa nak wis mazhab kan Syafi'i. Dah kita Syafi'i, Hanafi apa boleh. Anak muda, pun begitu juga. Anak ni pun begitu. Jadi untuk muda kita kata macam anjing, banyak keperluan. Jadi semua kita ditinggal. Boleh orang kafir kelebihan. Padahalnya dalam Quran sendiri sebut anjing itu boleh buat pun, boleh buat gitu gini. Mana dia ada isyarat tu anjing binatang yang istimewa. Ni lagi apa? Orang nak buat bank pun guna anjing. Mana yang boleh hajar itu semua tu anjing ni. Sebab tu tempat kita ni kadang-kadang dia boleh bersih. Boleh kau kafir, cencang kau Islam. Dia je kan.
Padahal dalam keadaan itu kita